Okay, so ini my next question. I dah ditanya soalan ni beberapa kali. Matchups orang sentiasa tanya, hero ni lawan hero ni siapa sepatutnya menang, hero ni lawan hero tu siapa sepatutnya menang. So kita tengok dekat dalam sebelum di pause tu dilakukan, Nenas gunakan Uranus, tengah bully Tachus yang menggunakan Tamus. Dua-dua hero ni dia punya fungsi lebih kurang sama. Sustain awal, early game diorang punya damage boleh dikatakan kuat. Sekarang I nak tanya casters punya opinion, sebab kalau I tanya semua orang, jawapan semua memang akan berbeza-beza. Uranus dengan Tamus, siapa lagi kuat sebelum level 4? Okay, saya jawab dulu. Saya ada bersembang dengan beberapa pro player termasuk Geek Fan Ozaraveki, dan saya dah buat kesimpulan yang mana, okay, para penonton yang sudah pendengar, yang mana Uranus adalah hero yang akan menang lane walau bertarung dengan sesiapa sahaja kecuali Esmeralda. Itu sahaja cara untuk Uranus kalah. Kalau tidak, tak akan ada cara langsung untuk Uranus kalah di lane yang dia tengah duduk. Dan walaupun jika kerana soalan Lafia tadi ada sebelum level 4, sebelum mempunyai ulti, tetapi walaupun Tamus mempunyai ulti, perlu diingatkan di mana Tamus perlu memukul musuh untuk mendapatkan sustainability, untuk mendapatkan nyawa balik. Tetapi Uranus tak perlu. Hanya perlu lari sebentar, regeneration akan naik, heal balik nyawa yang telah pun hilang dan boleh masuk kembali. Jadi contohnya apabila Tamus membuka ulti, Corteran Inferno, walaupun dibuka, tetapi apabila Uranus dash keluar, lari, tak dapat nak sustain ataupun mengembalikan nyawa yang telah pun hilang. Jadi selepas ulti habis, Uranus boleh masuk balik. Betul. Uranus bukanlah hero yang okay, kita lawan lama-lama. Dia bukan macam Masha yang kena tumbuk. Dia macam buka parent terbang sekali and then hilang. Bukan terbang sekali terus hilang. Keluar masuk, ya, keluar masuk. Ini untuk bagi tahu kepada semua orang, ini reason kita orang pause adalah kerana SMG diorang tengah lagging, dan seperti semua orang tahu sekarang ni tengah PKP, jadi semua orang bermain di rumah masing-masing, di gaming house masing-masing. Jadi setiap player diorang bertanggungjawab atas line-line diorang sendiri. Macam mana pun kita akan bagi masa sedikit lagi untuk players settlekan isu masing-masing. Jadi Karakuri dan juga Ikuto, kita akan rehat sekejap. Sekarang ni MPL MYSP netaja rasmi oleh digital telco rasmi kita Yudo dan dibawakan khas oleh G Network dan juga Munton. Jangan pergi mana, kita akan sambung lepas. Okay, so sekarang ni saya nak bawakan perbincangan ni balik kepada yang kita ceritakan tadi. And saya nak mulakan dengan Parsha. 3 game dah menang dekat sini dan Parsha nampak kuat dalam setiap game. Adakah Parsha patut di-ban ataupun cuma patut diperhatikan? Bagi pendapat saya, dia taklah sepatutnya di-ban. Tetapi di mana saya merasakan banyak tim yang seperti tidak memahami bagaimana nak berhadapan dengan pasar, di mana kita dapat melihat mereka mempunyai kemampuan untuk masuk sahaja, pergi terus direct kepada pasar, sama ada untuk cancel ulti dia ataupun burst down. Tapi tak apa, janji dapat batalkan dia punya feather air strike. Namun begitu, seperti semua tim macam terlampau takut untuk masuk, takut sehingga membiarkan sahaja pasar mengawal game. Sebelum kita teruskan dengan jawapan Ikuto, kita akan cakap tanya kepada Amir Rahman Abdul Manas. Mestinya Moon dari season 4, Moon seorang kapten yang berwibawa. Moon selalu memberi semangat di saat teammate-nya down. Tanya, anda dapat skin Kagura? Aku nak skin Kagura tu dalam nama aku pun Amir Rahman, tapi bagilah nama bapak lain. Secara jujurnya, sebab saya ingat lagi Moon sewaktu di M1, walaupun Moon nampak macam gangster semua kan, sebenarnya Moon ni adalah salah seorang yang paling lemah lembut di dalam semua main. Di dalam, kalau ada nampak pasukan Todak tu, sebenarnya yang paling lemah lembut, yang paling baik adalah Moon sebenarnya. Dia nampak je macam gangster semua kan, tapi he actually memang seorang yang orang kata baik dan menghormati orang lain lah. Jadi itulah sebab mungkin kenapa ramai yang sukakan Moon, disebabkan sikap rendah diri yang Moon ada. Okey, balik kepada pemilihan sebentar tadi. Saya pula
merasakan yang tidak perlu untuk Farsa defend keluar, tetapi fokus perlu diberikan lebih lah kepada hero tersebut. Dan seterusnya saya akan membaca komen di bawah. Tahniah diucapkan kepada Azim Akmal, yang mana Arta kerana dia mempunyai leadership yang bagus dan mampu membawa timnya daripada selection 2 team untuk MPL hingga sekarang. Yap, saya harus setuju di sini, yang mana Arta walaupun dah beberapa kali gagal dalam MPL, tapi dia kembali dan setiap kali dia datang kembali, kita nampak dia semakin lama semakin kuat. Ya, ini adalah segue yang bagus di mana kita tengah berbual pasal Arta. Perlawanan tadi I tengok dia punya perlawanan antara Arta dan Iwan. Iwan set up cantik, Arta pun sentiasa kacau orang dengan banyak. Kita akan sambung perbualan tu lepas baca komen dekat bawah ni. Syafiq Imula, apa kata Karakuri pula baca? Arta kerana beliau seorang kapten yang memahami kepayahan padukannya serta tekanan yang dirasai oleh pasukannya. Itulah komen yang telah pun diberikan oleh Syafiq Mullah sebentar tadi. Tahniah kerana berjaya mendapatkan skin Kagura di sini. Seorang kapten yang kepayahan padukannya. Arta dan juga Iwan. Dua-dua I boleh tengok tanker yang set up cantik. So, adakah game kedua kita patut tengok kepada dua tanker ni untuk kita determine tim tu patut menang atau tak? Okey, untuk sebentar tadi nak menjawab tapi tak apa, kita berhenti sekejap. Di bahagian bawah ini ada lagi komen yang seterusnya daripada Amirul Fazli. Tahniah kena mendapatkan skin Kagura, dan juga komen beliau adalah Arta sebab beliau mempunyai leadership yang tinggi dan lebih berpengalaman berbanding dengan Moon. Ini saya setuju. Satu Moon, tiga Arta. Kalau nak sebut daripada berapa lama pengalaman, Arta ada pengalaman yang lebih. Tetapi kalau nak sebut daripada berapa tinggi pengalaman, Moon ada lebih sebab Moon daripada M1 dan mungkin lebih jauh itulah lagi. sebab yang orang kata menyamatarafkan di antara Moon dan juga Arta di dalam kedudukan kita sekarang. Tapi berbalik sebelum pada soalan kita tadi, soalan apa tadi? Arta, adakah ini akan jadi perlawanan tanker? Oh ya. Ataupun kalau lain untuk pasukan Todak tadi ada Atlas dengan yang lain dua offlaner. Jadi Atlas tu memainkan peranan yang paling besar dalam menangkap pemain-pemain lain, dan anda sendiri tahu tak ada cara nak menghentikan Atlas. Jadi kalau anda tanya saya, memang perlu ban Atlas tu sebabkan Atlas, melainkan anda ambil Purify. Kalau anda bertarung dengan Atlas, anda wajib ambil Purify untuk counter. Walaupun ada Kaja ataupun ada Franco yang boleh counter, tetapi ianya tidak mencukupi. Tapi Lafel, boleh baca komen di bawah? Ya, dekat sini Adri, dia jauh sikit perbualan kita dan dia cakap MVP of the game sepatutnya Chiku, best marksman in the league. I rasa produce pilih dia sebab memang betul Chiku dapat MVP tadi and dia pakai marksman. Jadi dekat situlah anda layak dapat skin Kagura. Karakuri, apa pendapat awak tentang Arta dan juga Iwan? Okey, bagi pendapat saya bukanlah battle of the tank, sebab kalau nak bandingkan kemampuan ataupun prestasi kedua-dua tanker sebentar tadi sangat-sangat bagus. Iwan menunjukkan prestasi yang sangat cantik, Arta juga menunjukkan prestasi yang sangat cantik. Namun begitu, yang membezakannya adalah line up mereka, di mana Arta boleh set up, boleh masuk, boleh mengacau, tetapi tim mereka tidak mempunyai AoE damage. Jadi walaupun Kufa masuk dah set up cantik, tetapi mempunyai masa yang lama untuk mereka mendapatkan pick off apabila mungkin Arta dapat tangkap 2 ataupun 3, tetapi mereka hanya boleh memberikan fokus kepada satu persatu sahaja untuk mendapatkan kill. Di mana Atlas pula apabila dapat menangkap 2 ataupun 3, semuanya boleh dilenyapkan apabila combo mereka dilakukan. Jadi bukanlah battle di antara kedua tank bagi pendapat saya, kerana kedua-duanya prestasi sangat baik sebentar tadi. Betul. Kita nampak macam mana Arta boleh tadi. Jadi kalau kita sambung perbualan yang last kali adalah shutdown yang diberikan kepada tim Toda, di mana mereka berjaya untuk shutdownkan Harit dan juga Roger. Di mana kita tengok sistem sekarang dah berubah. Tank yang dapat shutdown tetapi semua sekali dapat. Adakah ini perubahan bagus untuk Mobile Legends, Sekutu? Saya sangat setuju. Perubahan ini menyebabkan anda perlu bermain dengan baik sepanjang pertarungan kita. Anda tak boleh nak, oh saya dah fat, okay saya boleh cuba untuk 1v5 dan okay kalau saya mati, matilah. Kalau saya menang, menanglah.
berbanding dengan dulu anda boleh lakukan sedemikian. Tapi yang sekarang ni, kalau anda bermain-main, anda akan dihukum dengan sangat banyak kerana bukan sahaja yang bunuh anda dapat gol, yang sekeliling itu juga akan mendapatkan gol yang agak banyak, ianya dipanggil shutdown goal. Juga kalau pihak lawan ada bounty hunter sekarang memberikan 40% lebih gol, bukan fix 80. Jadi ianya adalah gol yang lebih banyak. Saya suka perubahan ini kerana ia mengurangkan orang kata aktiviti main-main di dalam kita punya pasukan. Kalau anda suka main-main, anda akan dihukum dengan sistem goal shutdown. Tetapi kalau anda serius sahaja, ya, anda akan mendapatkan kemenangan yang mudah. Tapi ini memberikan orang kata peluang untuk bangkit semula setelah tewas. Jadi bukannya, alamak saya dah ketinggalan gol, saya guarantee kalah. Tidak. Masih lagi ada peluang untuk anda melakukan comeback. Ya, dan saya juga sangat suka dengan sistem yang baru ini kerana dengan adanya shutdown membenarkan mereka mempunyai peluang lebih tinggi untuk melakukan comeback. Kita dapat melihat game-game yang lebih seimbang. Contohnya mungkin salah satu tim ni ada melakukan sedikit kesilapan sahaja di fasa awal game, terus saja kena snowball, landslide ataupun didominasi sepanjang game. Jadi kita dapat melihat mungkin apabila tim yang tengah kalah tu, mereka masih lagi berusaha. Mereka tak mengalah. Mereka memberikan dedikasi yang sangat tinggi untuk mendapatkan kemenangan. Dan apabila ada sedikit saja peluang, mereka berjaya melakukan shutdown. Dan ini membenarkan mereka untuk melakukan comeback. Jadi semestinya ini akan mempamerkan di mana bukan sahaja dedikasi yang tinggi daripada tim yang sedang menang, tetapi juga prestasi yang tinggi daripada tim yang sedang kalah. Kerana game boleh saja dimiliki oleh mana-mana tim. Ini boleh dikatakan menunjukkan prestasi yang lebih tinggi secara general kepada semua player Mobile Legends. Okay, so ini I nak bagi my own perspective kerana game tadi dimenangi oleh Chiku yang menggunakan Cloud. Cloud seperti kita tahu dia punya Blazing Duet dah kena nerf dan Demon Hunter juga dah kena nerf, dan disebabkan dua nerf ni dan juga dia ada sedikit pertukaran dekat anti lifesteal, satu hero yang saya expect akan start naik ataupun masuk dalam meta adalah Baxia, di mana Baxia bagus untuk lawan dengan DPS hero dan juga dia boleh hilangkan sustainability, bukan hilangkan, kurangkan sustainability hero yang banyak kita tengok seperti Uranus. Hero yang diorang nak pakai adalah Esmeralda dan juga Harif. Semua hero ni boleh sustain dengan kuat. Jadi persoalannya adalah, adakah SMG kalau Chiku nak menggunakan Cloud lagi sekali, mungkin lagi bagus kalau diorang ada Baxia just untuk sebagai frontliner. Okey, bercakap tentang Cloud, perubahan yang berlaku kepada Cloud adalah damage Blazing Duet dikurangkan sebanyak 10, dan kalau Demon Hunter Sword pula, dia punya lifesteal telah pun berkurang daripada 4 ke 3% kalau tidak salah, ataupun 3 ke 2%. Sememangnya lifesteal telah dikurangkan. Adakah Cloud patut di-ban? Saya tidak akan terkejut kalau ianya di-ban disebabkan bagaimana konsistensi Chiku menggunakan hero tersebut yang sememangnya sangat-sangat baik, dan nerf tersebut yang dilakukan kepada Cloud bukanlah satu nerf yang besar. Seperti yang apa yang Lafel katakan, adakah Baxia sesuai digunakan di sini? Bagi saya, kalau bukan Baxia, Lolita pun boleh sekadar untuk menahan damage yang dikeluarkan oleh Cloud. Tetapi apa yang menjadi masalah sewaktu pertempuran di antara Todak dan juga pasukan SMG adalah bagaimana Cloud meletakkan posisi dirinya. Chiku mempunyai salah satu posisi yang terbaik di dalam game Mobile Legends ini, dan ditambahkan pula dengan Purify, agak sukar untuk anda melihat Chiku tertangkap dengan begitu saja. Yep, kita dah pun melihat di mana Chiku tertangkap oleh Chow sebentar tadi. Namun itu dengan cepat dia menekan Purify dan juga terus saja memberikan serangan balas menggunakan Blazing Duet. Di situ kita dapat melihat di mana dia masih lagi memerlukan bantuan daripada rakannya untuk burst down, kerana Blazing Duet seperti yang dia katakan telah pun di nerf sedikit. Tidaklah begitu banyak tetapi masih lagi satu nerf. Dan kita dapat melihat di mana damage dia memang nampak macam kurang sikit tetapi masih cukup tinggi. Masih cukup tinggi untuk membawa impact yang besar juga, terutamanya apabila digabungkan dengan skill-skill OE ataupun skill, tak kisahlah kalau skill OE atau tak, tapi digabungkan dengan skill rakan-rakan yang lain. Okay, so since kita tengah berbual pasal nerf, buff dan sebagainya, dua hero yang saya nak bincangkan yang dah kena buff, adakah diorang akan masuk adalah satu Marsha. Marsha basic attack kena naik sikit, dan juga Hanzo. Hanzo saya dah nampak beberapa MPL team diorang tengah practice, tetapi saya masih tak pasti sama ada diorang akan masuk ke tak.
Tapi nampak gayanya kita ada isu sikit. So, kita akan pergi pada break sebentar. Kerana nasi lepas MPI MYSG season 5 saja rasa oleh digital dekorasi kita YouTube dan dibawakan khas oleh AG Network dan juga Muntuan. Jangan pergi mana-mana, game kedua akan bermula sebentar saja lagi.